Okey, kita boleh mulakan suratul A'raf, mulai daripada ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu, dan jangan kamu buat kerosakan. Dan jangan kamu buat kerosakan. Fil ardi, di bumi. Ba'da, sesudah. Islahiha, baiknya. Wad'uhu, dan serulah olehmu akannya. Dan serulah olehmu akannya. Khaufan, keadaan takut. Wa tama'an, dan harap. Inna, sesungguhnya, rahmatullah, rahmat Allah, qaribun, amat hampir. Minal muhsinin, daripada orang-orang yang buat baik. Semak semula. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kamu buat kerosakan di bumi sesudah baiknya. Negeri yang asalnya penuh dengan syirik, penuh dengan maksiat, ya, sesudah Allah bangkitkan Rasul, negeri itu menjadi negeri yang baik, dipimpin oleh Rasul. Jangan dibuat rosak lagi. Wad'uhu khaufan, dan serulah olehmu akannya. Serulah Allah, keadaan takut, takut akan azabnya. Wa tama'an, dan keadaan harap, mengharapkan rahmatnya. Artinya, Allah sendiri telah mengizinkan untuk kita berdoa kepada Allah, keadaan harap dan takut. Apa maksudnya? Kita berdoa menjauhi, minta jauhkan daripada azabnya. Kita berdoa kepada Allah yang memohon surganya. Itulah harap. Ya, tak ada salahnya kalau kita mohon kepada Allah Ta'ala, mohon, ya Allah, masukkan aku ke surgamu. Tak ada salah. Itu adalah harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat hampir daripada orang-orang yang buat baik. Buat baik ini orang-orang yang melakukan ketaatan, ya, kepada Allah. Baik, sambung lagi ayat yang ke-57. Wa huwa, dan dialah, allazi, Tuhan yang, yursilu, ia kirimkan, ar-riyah, akan angin,
Busra, memberi kabar gembira. Baina yadai, di hadapan. Rahmati, rahmatnya. Hatta, sehingga. Iza, apabila. Aqalat, telah membawa ia. Sahaban, akan awan. Siqalan, yang berat. Suknahu, telah kami arahkan. Telah kami arahkan akannya. Li baladin, kepada negeri. Kepada negeri mayyitin, yang mati. Fa'anzalna, lalu telah kami turunkan. Bihi, dengannya. Al-ma'a, akan air. Fa'akhrajna, lalu telah kami keluarkan. Lalu telah kami keluarkan bi, dengannya. Min, daripada. Samaratin, min kulli, daripada kulli, tiap-tiap. Samaratin, buah-buahan. Kadzalika, seperti itulah. Nukhriju, kami keluarkan. Al-mauta, akan orang-orang yang mati. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tazakkarun, kamu ambil ingatan. Saya masuk mula. Wa huwa allazi yursilu riyah, dan dialah Tuhan yang ia mengirimkan angin. Busra, memberi kabar gembira. Baina yadai rahmati, di hadapan rahmatnya. Dikatakan berita gembira itu kalau tempat kita lama tak hujan, datang angin dengan suasana mendung, apa harapan kita? Tentu harapan kita rasa riang, oh hari nak hujan. Ya, sebab dah lama tak hujan. Jadi kita sebagai penghuni bumi pada masa itu rasa gembira.
dengan kedatangan angin yang membawa kabar gembira di hadapannya rahmatnya. Rahmat tu mana di hadapan rahmatnya tu mana hujan. Ya. Angin memberitahukan kepada kita bahawa kejap lagi turun hujan. Ya. Hatta iza aqalat sahaban, sehingga apabila aqalat telah membawa ia sahaban akan awan sikolan yang berat. Ya, awan ni ada peringkat-peringkat. Ya, peringkat dia ringan, ya, kemudian berat sikit, kemudian paling berat. Paling berat ni maknanya sudah mengandungi air yang penuh. Ya. Sebab itu kapal terbang, bila ya, awan yang benar-benar mengandungi hujan, mengandungi air, dikatakan sebagai awan yang berat, dia tak boleh tempuh. Ya, kalau ditempuh, dia akan melanggar batu. Ya, dia daripada jauh dah tahu dah. Ya, keadaan komputer akan menunjukkan merah, awan tu merah, berkala merah. Artinya tidak boleh tempuh, melainkan dia kena elakkan. Ya, tapi kalau awan-awan yang masih ringan, dia boleh lagi tempuh. Ya, kalau berat sikit, tu yang kadang kita terasa bergegar-gegar, dia langgar awan yang berat sikit, tu boleh dilanggar. Ya, kalau naik kat terbang, dia akan rasa gegaran dia. Ya. Kalau yang paling berat, dia tak boleh langgar. Ya. Nanti hancur kapal terbang tu. Ya. Dia kena elakkan juga. Ya. Mana dari jauh dah tahu dah, komputer dia dah bagi tahu dah. Ya. Sebab dia pun ada waste juga, macam kita kat daratan ada waste. Ya. Jadi dia pun tahu. Ya. Macam itulah kedudukan awan. Ya, sebab itu kapal terbang ni, ya, dia kedudukannya kadang atas awan lagi. Tapi rupanya atas awan ada awan. Ada awan lagi, ada tingkatan dia. Ya. Sampai 2-3 tingkat awan ni. Awan yang paling bawah atau ditinggalkan. Jadi kita duduk atas awan. Jadi atas awan tu ada awan lagi. Ya. Jadi diterangkan di sini awan yang berat, sikolan. Suknahu li baladin mayitin, telah kami arahkan akannya. Kadang makna bahasa kasar dengan makna telah kami halau akannya. Dihalau awan itu. Ya. Tapi kalau kita katakan telah kami arahkan akannya, atau bahasa itu cantik lah. Allah arahkan awan itu li baladin mayitin, kepada negeri yang mati, negeri yang kering kontang. Ya, Allah arahkan ke sana. Fa anzalnahu bima'a. Ya, lalu telah kami turunkan dengannya akan air. Allah pun turunkanlah air di negeri itu, negeri yang mati atau negeri yang kering kontang. Wa akhrajna bihi min kulli samarat. Ya, lalu telah kami keluarkan dengannya, dengan air itu, daripada tiap-tiap buah-buahan. Jadi ya, pohon-pohon ini berpunca daripada air. Jadi bila turun air tadi, maka tumbuhlah, suburlah tanah itu. Ya, maka terhasillah berbagai-bagai buah-buahan di kawasan itu. Kadzalika nukhrijul mauta. Kemudian Allah balikkan pula, seperti itulah kami keluarkan akan orang yang mati. Macam mana ke negeri yang kering kontang, tak ada tumbuh-tumbuhan. Bila Allah turunkan hujan, terus ada, ya, tumbuh-tumbuhan dan tumbuh. Jadi macam itulah contoh, kata Allah. Besok bila dah mati, ya, semua dah hancur, tak ada apa-apa. Ya, bila seruan kedua, sangkakala kedua, semua keluar. Macam keluarnya tumbuh-tumbuhan tadi. Ya, semua yang mati keluar. Itu perumpamaannya, kata Allah Ta'ala. La'allakum tazakkarun. Mudah-mudahan kamu ambil ingatan. Kita sama lagi ayat yang selanjutnya, ayat 56, ya, 58. Wal baladu, dan negeri, thayyib, yang baik.
Yakhruju, ia mengeluarkan. Nabatuhu, ia mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya. Biiznillah, biiznillah, biizni Rabbi, biizni dengan izin Rabbi, Tuhannya, Rabbi, Tuhannya. Wallazi, dan yang khabutha, telah buruk ia. La yahruju, tidak ia mengeluarkan. Tidak ia keluar, ya, bukan mengeluarkan. Yahruju, tidak ia keluar. Illa, melainkan nakidah, dengan susah payah. Kazalika, seperti itulah. Nusarrifu, kami jelaskan. Al-ayati, akan ayat-ayat ini. Li kaumin, bagi kaum. Yashkurun, mereka bersyukur. Baik, saya masuk mula, ya. Wal baladut thayyib, dan negeri yang baik. Yakhruju nabatuhu, ia keluar tumbuhannya atau tanamannya. Biizni Rabbi, dengan izin Tuhannya. Ini nak bagi tahu bahawa tanah yang baik, dia akan menumbuhkan tanam-tanamannya begitu mudah dengan izin Tuhannya. Mana kalau tanah itu subur, bahasanya senang. Kalau tanah itu subur, ni tengok, kita tanam apa saja, elok perkembangan dia pokok itu, ya. Sebab tanah itu subur, ya. Wallazi khabusa, dan yang telah buruk ia, la yahruju ila nakidah, tidak ia keluar melainkan dengan susah payah. Kalau tanah itu tanah yang, ya, yang buruk, tanah batu-batu, ya, susah, ya, nak tumbuh. Ya, kalau macam padang pasir, ya, negeri yang tak baik tanahnya, iaitu contohnya padang pasir, macam di Arab Saudi lah kita tengok, ya, susah nak menanam apa-apa, ya, melainkan apa? Dengan susah payah. Susah payah ni maknanya letakkan saliran air, ya, pasir tadi, macam di Jeddah tu, ya, di Arafah, ya, di Arafah tu. Di Arafah tu, dia tanam pokok tu, dikorek, ya, dikeluarkan pasir dia, ya, dimasukkan, ya, tanah, dan, ya, mengikut ceritanya, ya, kita punya ampas kelapa sawit, ya. Ampas kelapa sawit ni, ya, diekspor ke sana. Ekspor ke sana, dan, ya, mereka gunakan untuk tanaman. Jadi, ya, dalam yang di pokok-pokok yang dikorek tadi, ya, tanah tadi, tanah yang dikorek tadi disumbatkan, ya, dengan ampas-ampas kelapa sawit daripada negeri kita ni, ya. Jadi, di situ salah satu supaya dia boleh serap air, simpan air, ya. Dan tak boleh dibiarkan juga, dia ada saluran air.
Jadi artinya, susah payah tak? Ya, dia nakkan supaya ada tumbuh-tumbuhan. Boleh, diikhtiarkan boleh. Tapi dengan nakidah, dengan susah payah. Cuba tempat kita. Ya, dah tumbuh. Ya, mula-mula siramlah itu ini. Dia dah pandai bergerak sendiri, berjalan sendiri maknanya. Ya, kita pun biarkan. Kadang tak disiram pun, dia terus membesar sampai membesar. Pokok durian, pokok rambutan, tak payah nak disiram hari-hari. Dibiar je. Hidup. Tapi kalau kat padang pasir, mati. Dia kena siram. Jadi artinya, kena buat tapi dengan susah payah. Itu ikhtiar manusia. Itu Allah katakan. Negeri yang baik atau tanahnya yang baik, yang subur, mudah tumbuh dengan izin Allah. Tapi yang susah payah, yang tak baik, kena kalau nak buat juga dengan susah payah. Ya. Apa tujuannya ayat ni? Di sebalik di sebalik cerita tanah yang subur, tanah yang tak subur. Apa maksudnya? Kalau nak tahu. Di sini nak menunjukkan Al-Quran ini bila turun di tempat yang mudah benar orang menerima Quran. Tapi kalau kena tempat yang susah, susah benar mereka nak terima Quran. Macam contoh, Quran turun di Mekah. Susah benar orang Mekah nak terima Quran ni. Tapi bila kat Madinah, begitu mudah, senang. Ibarat sebagai pohon tanah yang subur. Mudah diterima. Al-Quran itu. Itulah maksudnya. Wahyu Allah ini, bila turun di tempat senang, senang dia. Di tempat susah, susah dia. Boleh juga tapi dengan susah payah. Nak memberitahu kepada mereka. Itu maksudnya. Kazalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Seperti itulah kami jelaskan akan ayat-ayat ini bagi kaum mereka bersyukur. Bagi kaum yang bersyukur, yang beriman. Baik, sambung lagi ayat yang ke-59. Laqad, demi sesungguhnya. Arsalna, telah kami utuskan. Nuhan akan Nuh. Ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, maka telah berkata ia. Ya qaumi, wahai kaumku. U'budu, sembahlah olehmu. Allah, akan Allah. Malakum, tiada bagi kamu. Min ilah, daripada Tuhan. Wairuhu, selainnya. Ini sesungguhnya aku. Akhafu, aku takut. Alaikum, atas kamu. Azaba, akan azab. Yaumin, hari. Azim, yang amat besar. Baik, saya semula. Laqad arsalna Nuhan, demi sungguhnya telah kami utuskan akan Nuh ila qaumi, kepada kaumnya. Kaumnya dikenal sebagai Bani Rashid.
Ya, Bani Rashid. Sebab raja, ada raja namanya, ya, Rashid. Ya, nama raja itu. Ya, dan kaum Nabi Nuh ni kaum yang menyembah berhala. Ya. Jadi Allah utuskan Nuh, ya, untuk memimpin kaumnya, ya, mentauhidkan Allah. Faqala, maka telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah olehmu akan Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tiada bagi kamu daripada Tuhan selainnya. Ya, Nabi Nuh mengajak, ya, supaya apa? Ya, mengibadahi Allah dan menjauhi Tuhan-Tuhan selain Allah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut ke atas kamu azab hari yang amat besar. Inilah ingatan Nabi Nuh kepada kaumnya. Dia takut nanti yang menimpa kepada kamu azab yang amat besar, iaitu pada hari kiamat. Itulah azab yang amat besar. Sebab itu dia bagi tahu. Ya. Baik, sambungnya ayat 60. Qala, telah berkata ia, al-mala'u, oleh pembesar-pembesar, min qaumihi, daripada kaumnya, inna, bahawasanya kami, lanaroka, sungguh kami lihat akan engkau, fi dalalin, dalam kesesatan, mubin, yang terang. Simak semula. Qala al-mala'u, telah berkata ia oleh pembesar-pembesar, min qaumihi, daripada kaumnya, inna lanaraka fi dalalim mubin, sesungguhnya kami, bahawasanya kami, sungguh kami lihat akan engkau dalam kesesatan yang terang. Kaumnya menuduh si Nabi Nuh ini sesat. Nuh, kami lihat engkau ni betul-betul sesat. Itu bahasanya. Ya. Kami lihat engkau betul-betul sesat. Ya. Kata kaumnya. Ya. Lagi, qala, telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, laisa, tidak ada, bi denganku, dolalatun, kesesatan, walakinni, dan akan tetapi aku, rasulun, seorang rasul, min, daripada Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Semak semula ayat 61. Qala, telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dalalatun, tidak ada denganku kesesatan. Janganlah kau nak tuduh aku ni sesat. Aku bukan sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin, dan akan tapi aku adalah seorang rasul daripada Tuhan sekalian alam. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Lagi, uballiukum, ayat yang ke-62. Uballiukum, aku sampaikan kepada kamu, risalati, akan risalah-risalah, Rabbi, Tuhanku,
Wa ansahu, dan aku nasihatkan. Lakum, bagi kamu. Wa a'lamu, dan aku mengetahui. Minallah, daripada Allah. Ma la, apa yang tidak. Ta'lamun, kamu ketahui. Semak semula ya. Uballighukum, ya aku sampaikan kepada kamu, kata Nabi Nuh, aku sampaikan kepada kamu risalati Rabbi, risalah-risalah Tuhanku. Kalau Nabi SAW menyampaikan Al-Quran, Al-Quran itu adalah risalah-risalah Allah. Jadi Nabi Nuh juga, dia mempunyai risalah-risalah yang disampaikan kepada kaumnya. Wa ansahu, dan aku nasihatkan lakum, bagi kamu. Ya, aku hanya menasihatkan kamu. Ya. Kepada kebaikan. Wa alamu, dan aku mengetahui minallah, daripada Allah. Ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Nabi Nuh mempunyai ilmu yang Allah berikan kepadanya, apa yang tidak diketahui oleh kaumnya. Nabi Nuh nampak kehadapan, iaitu nampak negeri akhirat, yang tidak nampak oleh kaumnya. Sebab itu Nabi Nuh yang memaklumkan kepada mereka, jangan menyesal nanti. Ya, bila kamu menolak risalah-risalah Allah, akibat yang kamu akan terima. Dan kamu tidak boleh nak menyesali diri kamu sendiri, ya, dengan sifat kekufuran kamu. Ya. Macam itulah Nabi Nuh terus menasihatkan kaumnya. Ya. Jadi sampai situ untuk Al-Quran. Ya, dan kita sambung dengan pelajaran surah pula ya. Baik, pelajaran surah kita ulang bab apa hari itu ya. Boleh buka mic ya. Bab apa hari itu yang dibagi? Lama dah tu. Buka mic ya. Buka bab apa? Tasrif mudha'af ya. Ya, tasrif mudha'af. Itu nombor 1, tasrif mudha'af. Baik, kita ulang kaji tasrif mudha'af. Dia punya wazan dia fa'ala yaf'ilu fa'alan ya. Kemudian wazan dia ikut wazan, iaitu halala. Ya, halal yang kita jumpa ialah halah. Jadi hal-hala ni berasal daripada apa? Ya, halah berasal daripada halala. Jadi dalam tulisan bab mudha'af ni berganda ya. Berganda tu lam tu 2 kali ya, jadi halah ya. Jadi halla yahillu halalan ya, hilla ya, hilla la tahilla. Itu yang jadi tu. Ya. Isim fa'ilnya yang jadi halun. Isim maf'ulnya mahlulun. Isim makan mahilun, zaman mahilun, isim alat mihallun. Madi majhul hulla. Yang jadi ya, yang jadi isim maf'ul yuhallu. Yuhallu. Ya. Okey, sekarang ni ya, latihan yang diberi ialah tamma. Ya. Tamma. Apa mudhari' dia? Tamma yatimu lagi
Tama yatimu masdarnya yang dibagi ya. Taman atau tamaman. Amarnya apa amar? Timma. Nahi la tatimma. Buat yang jadi ya, la tatimma. Isim fa'il tamun. Tamun. Isim maf'ul matmumun. Matmumun. Makan matimun. Zaman matimun. Alat mitamun. Madi majhul tumma. Mudhari' majhul yutammu. Yutammu. Ya. Ini untuk tama, yang kedua untuk zalla pula. Zalla. Zalla mudhari'nya yazillu. Masdarnya zallan atau zalalan. Ada dua. Amar dia zilla. Nahi la tazilla. Isim fa'il zallun. Isim maf'ul mazlulun. Makan mazillun. Zaman mazillun. Alat mizallun. Madi majhul zulla. Mudhari' majhul yuzallu. Yuzallu. Okey, nombor 3. Perkataan dolla. Madinya dolla. Mudhari'nya yadillu. Masdar dolalan atau dolalatan. Tadi kita jumpa dalam Quran dolalan, dolalatan tu dalam Quran yang kita jumpa tadi, itu masdar ya. Amar dia dilla. Nahi la tadilla. Isim fa'il dolun. Yang kita baca Fatihah selalu dolin. Itu isim fa'il tu. Itu jamak orang-orang yang sesat, ada yanun. Ya, kalau seorang saja yang sesat boleh tanwin dolun atau kalau kasrah dolin. Itu maknanya mufrad. Kalau jamak dolin atau dolun. Ya, itu isim fa'il. Kalau nak tahu yang kita baca dalam surah Fatihah tu, ya. Kalau orang tanya dolun itu isim, dolin itu isim apa? Isim fa'il daripada dolla. Baik, isim maf'ulnya apa? Madlulun. Makan madillun. Zaman madillun. Alat midallun. Madi majhul dulla. Mudhari' majhul yudallu. Ya. Okey. Yang akhir ialah jaddah. Jaddah, mudhari'nya apa? Jaddah. Yajiddu. Masdar jiddan. Amar jiddan. Ma amar jidda. Nahi la tajidda.
Isim fa'il jadun. Isim maf'ul majdudun. Makan majidun. Zaman sama majidun. Alat mijadun. Madi majhul judda. Mudhari' majhul yujaddu. Ya. Begitulah kedudukannya. Ya. Dalam saya perlukan makna pula. Makna ya. Baik. Cuba makna untuk nombor 3 sesat. Kalau madi apa? Telah sesat ia. Kalau mudhari' ia sesat. Kalau masdar kesesatan. Kalau amar sesatlah oleh engkau. Nahi jangan engkau sesat. Isim fa'il yang sesat. Isim maf'ul yang disesatkan. Makan makan. Tempat sesat. Tempat sesat. Zaman masa sesat. Alat alat sesat. Madi majhul telah disesatkan ia. Mudhari' majhul ia disesatkan. Ya. Baik ya, bab mudha'af ni kira selesailah. Ya. Dan untuk akan datang ya, nama dia bab misal ya. Bab misal ni yang saya akan hantar bab misal. Jadi mula-mula yang dihantar ni salin dulu semua salin. Lepas tu baru buat latihan. Latihan ni mesti buat yang jadi ya. Jangan buat yang ikut wazan, yang jadi. Yang jadi tu macam yang kita buat tadi, tama, yatimu, tu macam tu ya. Yang akan datang ni bab misal ni maksud misal di sini ialah huruf mu'talnya di awal. Huruf mu'tal di awal. Jadi huruf mu'tal ni ada 3, alif, waw, ya. Kedudukannya di awal, di tengah atau di hujung. Tapi sekarang ni yang kita nak pelajari yang di awal. Ya. Jadi kedudukannya di awal. Jadi macam mana pecahan dia bila huruf mu'talnya di awal. Contohnya misalnya saya katakan wasola. Wasola ni makna sampai. Huruf mu'talnya ialah waw. Huruf sahihnya sod lam. Wasola. Jadi mudhari'nya yasilu. Dah tak ada waw lagi. Wasola yasilu. Masdarnya wusulan. Amarnya sil. Sod lam saja. Sil. Naila tasil. Jadi saya akan bagi contoh. Dan latihan itu ikut contoh ya. InsyaAllah akan datang kita olah balik. Dan saya dah hantar ya pada grup. Dalam grup tu. Pergi tengok nantilah. Bab misal. Dan buat. Ya. Yang kita bab mudha'af ni sebenarnya dia bukan mu'tal ya. Mudha'af ni berganda. Dia tak termasuk mu'tal. Yang mu'tal ni huruf yang ada alif waw ya. Itu makna mu'tal. Tapi kalau yang kita dah pelajari tadi tu, itu mudha'af. Huruf berganda macam ta mim mim. Ta mim mim. Bukan mu'tal. Tamama. Jadi tamma. Zalala jadi zalla. Macam tu. Itu mudha'af namanya.
Okey, sekadar itu dulu. Ya, mudah-mudahan dapat manfaat bersama daripada pelajaran tadi, insya-Allah. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.